Seorang ahli parlimen hari ini mencadangkan kerajaan melantik bekas pengerusi bersih Ambika Srinivasan untuk menerajui Suruhanjaya Pilihan Raya. Pupai Tong, Pakatan Harapan Kota Melaka memberitahu Dewan Rakyat bahawa Ambika harus menggantikan pengerusi SPR sedia ada Abdul Ghani Saleh yang akan bersara Mei depan. Katanya kita maklum pengerusi akan bersara beberapa bulan lagi tahun depan Mei. Bagaimana kerajaan perpaduan akan melantik pengerusi SPR yang baru? Adakah mereka akan melalui jawatan kuasa pilihan khas parlimen atau kita boleh mencadangkan nama? Sebab sebagai pengerusi itu adalah satu tugas yang memainkan peranan yang penting dalam usaha kita nak reformasi pilihan raya negara. Di sini saya cadangkan kerajaan perpaduan boleh mempertimbangkan Ambika sebagai pengerusi SPR yang baru yang akan datang apabila pengerusi sedia ada bersara. Ambika ialah seorang peguam dan peguam bela hak asasi manusia terkemuka dan merupakan bekas Presiden Majlis Peguam dari 2007 hingga 2009. Ambika juga merupakan penggerak di sebalik Bersih 2.0 pada 2011. Dia kini berkhidmat dalam jawatan kuasa eksekutif Pertubuhan Bantuan Wanita dan menganggotai jawatan kuasa khas Majlis Peguam mengenai hak orang asli. Sementara itu, antara pembaharuan pilihan raya yang dibangkitkan KOH hari ini termasuk persepadanan semula yang adil bagi sempadan pilihan raya dan latihan tetap pegawai pilihan raya. Ku turut menggesa SPR mempertimbangkan pengundian dalam talian sebagai ganti undi pos. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional menggesa kerajaan menyegerakan pembentangan rang undang-undang yang dicadangkan oleh PAS ketika parti itu menjadi sebahagian anggota kerajaan sebelum ini mengenai sekatan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam di wilayah persekutuan. Zulkifli Ismail Perikatan Nasional Jasin berkata, Undang-Undang Syariah peringkat persekutuan diperlukan supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia diberi kuasa untuk menyiasat sebarang aduan berhubung dakwaan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam. Katanya, adakah kerajaan akan segerakan bentang Akta Kawalan ini di Parlimen memandangkan kebenaran itu memang telah diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tanpa undang-undang bertulis, aduan tidak dapat disiasat dan dibenteras. Sekiranya kuasa diberikan Perlembagaan Persekutuan tidak diterjemahkan melalui pengubalan akta ini di peringkat wilayah persekutuan, peruntukan perlembagaan tersebut akan menjadi sia-sia kerana tidak boleh dikuatkuasakan. Zulkifli mematik perkara 11-4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan penggubalan undang-undang yang menghalang penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam sebagai sumber kuasa untuk rang undang-undang baru yang dicadangkan itu. Pada 2021, ketika PAS menjadi sebahagian kerajaan persekutuan pimpinan Barisan Nasional, Timbalan Menteri Agama ketika itu Ahmad Marzuki Syahari mendedahkan rancangan untuk merangka 4 undang-undang syariah baru termasuk rang undang-undang kawalan dan sekatan terhadap penyebaran agama bukan Islam. Selanjutnya, Zulkifli hari ini menyatakan peruntukan peringkat negeri yang dikuatkuasakan di 10 negeri kecuali wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak menyediakan sekatan terhadap orang bukan Islam menggunakan istilah eksklusif untuk orang Islam termasuk Allah, Baitullah, Kaabah dan lain-lain. Katanya peruntukan undang-undang ini boleh membantu kerajaan mengekang penyalahgunaan kalimah Allah di peringkat wilayah persekutuan. Zulkifli turut bertanya jika kerajaan akan menyediakan lebih banyak peruntukan untuk JAKIM mengambil lebih ramai kaki tangan profesional dengan memberi tumpuan aspek penyelarasan undang-undang berkaitan syariah di peringkat negeri dan persekutuan.